Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, والآخر خاتم الأنبياء محمد المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير، والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. Ahbabuna fillah, tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu, sahabat-sahabat muslim-muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT pada hari ini. Kita telah masuk kepada tanggal 23 daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan seperti biasa, topik perbincangan kita ialah berkenaan dengan kisah para anbiya alaihimussalatu wassalam. Dan pada hari ini kita akan sama-sama menelusuri kisah salah seorang daripada nabi-nabi yang dipilih Allah SWT, iaitulah kisah Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, antaranya firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Wadhkur 'abdana Dawud dzal aidi innahu awwab. Dan sebutkanlah wahai Muhammad, ingatkanlah wahai Muhammad akan hamba kami, iaitu Nabi Daud alaihissalam, Nabi yang diberi oleh Allah SWT kekuasaan dan kekuatan. Innahu awwab, sesungguhnya dia itu, yakni Nabi Daud itu seorang yang seringkali bertaubat kepada Allah, yakni selalu kembali kepada Allah SWT. Dan ayat dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Dan demi sesungguhnya kami telah melebihkan sebahagian daripada para anbiya itu atas anbiya yang lain. Ini di kalangan para anbiya itu ada tingkatan. Ada sebahagian dilebihkan di atas yang lain. Seperti mana Nabi-Nabi Ulul Azmi dan Nabi-Nabi yang diberikan kitab. Wa ataina Dawud zabura. Dan telah kami berikan kepada Nabi Daud alaihissalam itu kitab Zabur. Nabi Daud alaihissalam di antara Nabi-Nabi yang banyak juga disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran, di dalam beberapa surah.
Dan disebutkan tentang Nabi Daud alaihi salam di dalam Al-Quran sebanyak nama Nabi Daud disebut dalam Al-Quran ni sebanyak 16 kali. Adapun pada 16 tempat. Dan Nabi Daud AS adalah merupakan seorang Nabi lagi Rasul yang Allah Ta'ala telah memberikan kepadanya kemuliaan, iaitu terkumpul padanya itu kenabian dan kerajaan, dan Allah Ta'ala memberikan kepadanya kitab. Salah satu daripada 4 kitab yang diturunkan daripada langit, iaitu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dan Taurat kepada Nabi Musa AS, dan kitab Injil kepada Nabi Isa AS, dan Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud AS. 4 kitab ini wajib kita beriman dengannya. Antara syarat rukun-rukun iman ialah beriman dengan kitab. Termasuklah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud AS, iaitu kitab Zabur. Dan Allah SWT telah memberikan kemuliaan kepada Nabi Daud AS, iaitu baginda lahir daripada susul galur ataupun keturunan yang mulia, iaitu keturunan para Anbiya alaihimussalam. Dari segi nasabnya, baginda ialah Daud alaihissalam bin Isha bin Uwaid bin Abir, dan nasabnya itu sampai kepada Yahuda bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Jadi keturunan itu adalah keturunan para anbiya daripada susu galuh anak-anak cucunya Nabi Ibrahim AS. Seperti mana kita mengetahui bahawa antara Nabi yang mulia ialah Nabi Yusuf AS. Kenapa? Nabi Yusuf AS adalah anak kepada Nabi, ibnu Nabiyin, anak kepada Nabi Yaqub, Nabi Yaqub anak kepada Nabi Ishaq, Nabi Ishaq anak kepada Nabi Ibrahim alaihimussalam. Sebab itu Nabi Ibrahim itu digelar sebagai Abul Anbiya, ayah kepada sekalian para anbiya. Kerana ramai daripada keturunan Nabi-Nabi, khususnya Nabi-Nabi Bani Israel, semuanya datang daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui anaknya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq, anak cucunya itu ramai yang menjadi Nabi, Nabi-Nabi Bani Israel. Manakala Nabi kita Nabi Muhammad SAW pula juga daripada keturunan Nabi Ibrahim AS, tetapi dia daripada anak yang seorang lagi, iaitu abang kepada Nabi Ishaq, iaitu Nabi Ismail. Antara kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran tentang Nabi Daud AS ialah kisah tentang kekuatan baginda dan bagaimana jihad baginda alaihi salatu wassalam. Selepas daripada kewafatan Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi wassalam, Nabi Harun dan Nabi Musa ni antara nabi-nabi keturunan Bani Israel. Selepas wafat Nabi Musa, wafat Nabi Harun, maka Allah Ta'ala tidak menghantarkan Nabi kepada Bani Israel, sehinggalah datang seorang Nabi, iaitu yang disebut sebagai Yusha' bin Nun alaihi salam. Jadi semua Bani Israel ini beriman dengan Nabi Yusha' bin Nun alaihi salam. Maka baginda telah pun memasuki negara Palestin, kerana telah dijanjikan bahawasanya di dalam kitab Taurat dijanjikan melalui Nabi Musa AS bahawa suatu hari akan ada Nabi yang akan masuk untuk menakluki kota Palestin. Maka Nabi Yusha AS telah melaksanakannya, sehinggalah dia berada di Palestin itu sampai saat wafatnya. Selepas meninggalnya wafatnya Nabi Yusha' bin Nun, maka urusan pentadbiran dan urusan memimpin Bani Israel ini diambil alih oleh para pemerintah, para qadhi,
yang hidup selepas daripada zaman Nabi Yusha itu dengan tempoh masa yang lama, kerana Allah Ta'ala tidak mengutuskan pada ketika tersebut seorang Rasul ataupun seorang Nabi. Maka bila mana tidak ada Nabi, bila mana tidak ada Rasul, ya, manusia hanya dipimpin oleh di kalangan sesama manusia, maka Bani Israel lama-kelamaan mereka menjadi semakin hari semakin lemah dan semakin hari semakin sibuk dengan urusan-urusan kehidupan dunia. Sibuk dengan dunia, cari kekayaan. Seperti mana kita kata penyakit al-wahan, ya. Penyakit yang cinta kepada dunia dan takutkan kepada mati, ya. Makin berleluasa berlakunya kemungkaran dan maksiat, dan mula masuk sedikit demi sedikit, ya, penyembahan kepada berhala, penyembahan kepada patung-patung. Maka disebabkan oleh kemaksiatan yang berlaku di kalangan mereka itu, maka Allah Ta'ala pun menjadikan Bani Israel ini satu kaum yang semakin lemah, sehingga musuh-musuh daripada bangsa lain boleh mengalahkan mereka, mengambil kesempatan di atas kelemahan mereka itu. Maka telah menyerang golongan Bani Israel ini, golongan daripada penduduk Palestin sendiri dan orang-orang Aramiyun dan daripada bangsa-bangsa yang lain. Yang asalnya mereka itu satu bangsa yang kuat, Bani Israel, akhirnya menjadi hina, menjadi lemah, ya, kerana banyak kali kalah di dalam peperangan mereka bersama dengan musuh mereka. Dan disebabkan juga oleh kerana Bani Israel ini ada satu sifat yang satu tabiat, sifat yang tak baik yang disebutkan dalam Al-Quran, iaitu mereka setiap kali Allah Ta'ala utuskan Nabi kepada mereka, mereka selalu membunuh Nabi mereka itu. Baik, panjanglah cerita tu, ya. Sehingga sampai ke satu tahap, ya, mereka minta supaya Allah Ta'ala utuskan kepada mereka itu seorang raja, seorang pemerintah, seperti mana disebutkan daripada dalam Al-Quran. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Mereka minta untuk diutuskan kepada mereka seorang raja, seorang pemerintah yang ada wibawa, ya, yang kuat. Jadi disebutkan bahawa akan datang kepada kamu seorang raja, pemerintah yang dia ni ada kekuatan, ya. Tanda yang ada pada dia apa? Dia memiliki tabut. Tabut ni kita kata istilah satu kotak ataupun yang bentuknya macam keranda, yang di dalam tabut itu ada apa? Ada kesan-kesan tinggalan Nabi Musa AS. Dikatakan di dalam itu ada suhuf Nabi Musa, Nabi Musa, dan dalam itu ada tongkat Nabi Musa AS yang telah pun wafat lebih kurang dalam 300 ke 400 tahun yang lampau, ya. Tapi kerana tinggalan itu masih ada dan diberkati Allah Ta'ala, siapa yang memegang tinggalan tersebut, dia akan diberkati Allah. Jadi pemimpin dan raja yang akan memerintah Bani Israel ini ialah orang yang memiliki tabut itu. Ringkaskan cerita lagi tentang kisah Nabi Daud AS, di mana Allah SWT memberikan kekuatan kepada Nabi Daud AS, sehingga satu ketika mana berlakulah peperangan di antara tentera Talut dan Jalut, ya. Talut dan Jalut, ya. Kita kadang-kadang keliru kan antara dua ni, Talut dan Jalut, di mana satu yang baik, mana satu di pihak yang baik, mana satu di pihak yang jahat. Adapun yang baik ataupun Nabi Daud AS ni, dia berpihak kepada tentera Talut, memerangi tentera Jalut, ya. Dalam Al-Quran menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, alam tara ila al-mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah
قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin Bani Israel sesudah Nabi Musa alaihissalam wafat? Yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan ke atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Bani Israel ini banyak akal, banyak suami. Minta nak perang, nanti kalau Allah takdirkan perang betul-betul, barangkali kamu pun tak pergi berperang pula. Mereka menjawab, mengapa kami tidak mahu berperang di jalan Allah? Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Maka tatkala perang itu diwajibkan ke atas mereka, mereka pun berpaling kecuali beberapa orang sahaja di antara mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Ini kisahnya, peperangan di antara Talut dan Jalut. Sebahagian besar daripada tentera Talut yang ikut serta tadi akhirnya berpaling tadah. Mereka tu tak jadi pergi berperang, ingkar terhadap perintah Allah SWT. Yang tinggal hanyalah sebilangan yang kecil saja yang tetap setia dengan tentera Talut. Ketika mana Allah Ta'ala memilih Nabi Daud untuk berada di dalam tentera Talut. Ya. Ketika itu Talut ini sebagai seorang raja, ya, sebagai seorang ketua ketenteraan, di bawahnya itu ada pasukan tentera, termasuk dalamnya itu Nabi Daud alaihissalam. Disebutkan dalam Al-Quran, Inna Allah astafahu alaikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilihnya, yakni memilih Nabi Daud alaihissalam ke atas kamu. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. Allah Ta'ala menambahkan kepadanya bastah, kekuatan, keperkasaan, kekuatan. Iaitu kekuatan apa? Kekuatan di dalam ilmu pengetahuan dan kekuatan pada tubuh badannya, Allahu yu'ti mulkahu man yasha'. Allah memberikan kerajaannya kepada sesiapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada Talut dan menjadikannya raja ke atas Bani Israel. Dan Talut tadi telah memiliki tabut bekas ataupun kotak yang di dalamnya terdapat kesan-kesan tinggalan Nabi Musa alaihissalam, yang mana selama mana tabut itu berada dengan Talut dan tenteranya, maka Allah Ta'ala akan memberi kemenangan kepada mereka. Kalau kata pergi berperang, bawa bekas tu mesti akan menang. Kenapa? Kerana kesan keberkatan yang ditinggalkan oleh para anbiya yang terdahulu. Baik, kita ringkaskan cerita lagi. Dalam satu peperangan yang disertai oleh Nabi Daud alaihissalam yang ketika itu masih muda, remaja lagi, ya. Orang melihat kepada jasadnya nampak kecil kerana masih muda, tapi Masya Allah, Allah bagi kekuatan dan kepintaran kepada dia. Dalam peperangan menentang dengan tentera Jalut, Nabi Allah Daud alaihissalam telah berjaya untuk menumpaskan tentera Jalut dan akhirnya membunuh Jalut. Ya. Maka setelah daripada saat itu, Bani Israel mereka ini telah pun mengangkat Nabi Daud alaihissalam dan memuliakan beliau atas keberaniannya, kekuatannya, dan akhirnya Talut telah mengambil Nabi Daud alaihissalam menjadi menantunya, yang mengahwinkan Nabi Daud alaihissalam dengan putrinya.
maka makin bertambahlah sayangnya Bani Israel dan sekalian rakyat kepada Nabi Daud alaihissalam, sehinggalah akhirnya Nabi Daud alaihissalam ni akhirnya di hujung kisah beliau telah diangkat menjadi raja. Walaupun ada cerita yang mengatakan betapa rakyat ini sayang kepada Nabi Daud alaihissalam sehingga Talut sendiri itu terasa iri hati dengan Nabi Daud alaihissalam yang merupakan menantu dia. Tengok manusia ni makin ramai terpikat dan makin cenderung kepada Daud alaihissalam, dia merasakan seolah macam rakyatnya sudah kurang kepercayaan kepada diri dia, si Talut ini. Dan dikatakan bahawa dia merencanakan untuk mengusir Nabi Daud alaihissalam supaya tidak merampas takhtanya ataupun kerajaannya. Tapi Nabi Daud alaihissalam tidak membalasnya dengan kejahatan. Bahkan Nabi Daud alaihissalam telah pun memberinya nasihat yang baik supaya dia bertaubat kepada Allah dan memberi janji-janji yang baik. Akhirnya Talut ini insaf dan dia kembali kepada jalan bertaubat kepada Allah SWT, dan keadaan kembali menjadi seperti sedia kala. Keadaan jadi jernih semula. Ketika mana Nabi Daud alaihissalam menjadi raja, maka disebutkan dalam Al-Quran, kami telah memberikan kepada Daud mulkan azima, iaitu satu kerajaan yang besar, kerajaan yang agung. Untuk nak mengetahui dengan lebih detail tentang kisah Talut dan Jalut, peperangan yang panjang itu, kita boleh rujuk kepada buku-buku sirah para anbiya, atau kita boleh juga Google di internet, tengok kisah peperangan Talut dan Jalut. Situ lebih panjang kisah peperangannya itu. Baik. Dakwah Nabi Daud alaihissalam, kita masuk kepada tajuk yang berikutnya, iaitu dakwah Nabi Daud alaihissalam. Ketika mana Nabi Daud alaihissalam sampai kepada umur 40 tahun, Allah Ta'ala telah memberikan kepadanya kenabian beserta dengan kerajaan, menjadi raja dan juga Nabi dan Rasul kepada Bani Israel. Dan Nabi Daud alaihissalam telah berdakwah kepada kaumnya, yakni Bani Israel, supaya apa? Supaya melaksanakan perintah Allah, syariat yang diturunkan Allah SWT melalui kitab Taurat yang terdahulu. Maknanya apa-apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dahulu dalam kitab Taurat, maknanya dikembalikan, diamalkan semula, dan mengajak manusia supaya beriman kepada Allah, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Ketika itu ada Bani Israel yang menyembah berhala, disuruh supaya bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menciptakan alam ini melainkan Allah Ta'ala. Dan dia berdakwah mengajak kepada kaumnya supaya beriman dengan kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada beliau, kepada baginda. Yang di dalam kitab Zabur itu terkandungnya nasihat-nasihat yang baik, ibrah pengajaran daripada kisah Nabi-Nabi yang terdahulu, dan di dalamnya itu ada amalan-amalan, iaitu zikir-zikir. Seperti mana Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Dan demi sesungguhnya kami telah melebihkan sebahagian Nabi di atas Nabi-Nabi yang lain, dan kami telah berikan Nabi Daud alaihissalam kitab Zabur. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. Dan Nabi Daud alaihissalam telah membunuh Jalut, ya. Dan Allah Ta'ala memberikan kepadanya kerajaan dan hikmah. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. Allah mengajarkan kepada Nabi Daud alaihissalam daripada sisi Allah apa yang dia kehendaki. Dakwah Nabi Daud alaihissalam ini seperti mana dakwah pada anbiya yang terdahulu, iaitu mengembalikan manusia kepada menyembah Allah SWT dan taat kepada perintah Allah. Seperti mana yang kita sedia maklum, Bani Israel ini ada satu sifat yang mereka ini banyak melawan perintah Allah, dan mereka suka mengubah suai, modify, ya.
Kalau kata kitab yang terdahulu tu mereka boleh ubah. Apa nama dalam Al-Quran sebut apa sifat mereka ni? Yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i. Yuharrifun mereka tahrif, mengubah suai. Ayat-ayat yang ada dalam kitab Taurat, ayat-ayat yang ada dalam kitab yang terdahulu tu mereka ubah ikut kehendak mereka. Yang mana tak kena dengan nafsu mereka, mereka ubah. Ya. Itu kerja jahat orang-orang Bani Israel pada zaman itu. Sehinggalah Allah Ta'ala datangkan Nabi Daud AS untuk mengislah, untuk memperbaiki hal keadaan kaumnya. Adapun dari segi kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Daud AS, ya, di antara tanda-tanda kenabiannya dan tanda-tanda banyaknya beribadat Nabi Daud ini, ya, dipuji dalam Al-Quran dan dipuji melalui hadis-hadis Nabi SAW. Antaranya Allah Ta'ala telah memberikan kepada Nabi Daud AS ni satu kelebihan yang besar. Ya. Sudahlah beliau ini daripada keturunan Nabi-Nabi yang mulia. Allah Ta'ala telah memberikan kelebihan kepada Nabi Daud AS dengan satu pemberian, iaitu hasanus saut, ya. Suara yang indah, suara yang merdu, ya. Suara yang merdu. Maka dengan suara yang merdu tersebut, setiap kali Nabi Daud AS bertasbih, bertahmid, memuji kepada Allah SWT, atau membacakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada baginda, yang menyebabkan bukit-bukit dan burung-burung pun turut bertasbih bila mendengar bacaan Nabi Daud AS tadi. Walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Ya. Dan demi sesungguhnya kami telah memberikan kepada Daud AS daripada sisi kami itu satu kelebihan. Ya jibal, wahai bukit, kembalilah ke engkau bersama-sama dengan Nabi Daud, wat-tayr, dan burung-burung. Maknanya bukit-bukit dan burung-burung ini bertasbih kepada Allah bila mendengar bacaan Nabi Daud AS. Wa alanna lahul hadid, dan kami menjadikan besi-besi itu menjadi lentur, menjadi lembut, kerana mendengarnya indah suara Nabi Daud AS. Dan Nabi Daud AS ketika bila membaca Zabur, yang terdapat padanya itu azkar, zikir-zikir, dan kelembutan, kelunakan bacaannya itu membuatkan burung-burung yang sedang berterbangan, ya, berhenti hinggap di atas dahan-dahan pokok, ya, untuk mendengar suara Nabi Daud AS, ya, dan bertasbih bersama-sama. Maksudnya dengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi Daud itu, mereka menjawab. Macam kita lah, bila kita dengar baca Al-Quran, bacaan yang bagus, bila sampai pada ayat-ayat yang tentang syurga, kita berdoa, ya Allah, amin, amin, Allahumma ja'alna min ahlil jannah, contohnya. Dan kita, maknanya sunnah kita menjawab bacaan Al-Quran. Jadi begitulah burung-burung tadi, bila dengar Nabi Daud AS membacakan kitab Zabur itu, mereka menjawab bacaan Nabi Daud, kerana asyiknya dengan bacaan tersebut. Dan lagi antara kelebihan dan kemuliaan Nabi Daud AS, melalui suara yang indah itu, seperti mana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ketika Nabi SAW melalui rumah seorang sahabat, iaitu rumah Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Nabi mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari ini, kerana beliau membaca Al-Quran itu dengan suara yang indah, suara yang lunak. Nabi kita dengar dengan tekun, sedap bacaan Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Dan keesokannya, bila Nabi kita berjumpa dengan Sayyidina Abu Musa, Nabi kita puji dia. Nabi kita kata apa? Laqad u'tita mizmaran min mazamir ali Daud. Sesungguhnya engkau telah diberikan satu seruling daripada seruling tinggalan keluarga Nabi Daud AS.
Sebab apa? Bila sebut kata suara sedap ni disebah kepada Nabi Daud alaihissalam sebab beliau terkenal dengan suara yang lunak. Jadi kata Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, "Akunta tastami'u liqira'ati?" Adakah Tuhan ya Rasulullah telah mendengar bacaan aku semalam? Kata Nabi, ya, aku mendengar bacaan kau. Ya. Kata Sayyidina Abu Musa, "Lau alimtu annaka tastami'u," kalau aku tahulah bahawa semalam ketika aku baca Quran tu Rasulullah dengar sekali, la habbartuhu laka tahbira. Nescaya aku akan baca dengan bacaan yang lebih lunak lagi. Maknanya buat berlagu dengan lebih sedap lagi. Jammal ai la jammaltuhu tajmila. Ini antara hadis yang menjadi dalil bahawa boleh baca Al-Quran dengan berlagu. Boleh baca Al-Quran dengan berlagu selama mana tidak meninggalkan tajwidnya dan juga hukum hakam berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Baik. Antara kelebihan Nabi Daud alaihissalam yang diberikan oleh Allah SWT ialah apa? Baginda ialah seorang Nabi yang sangat kuat beribadat. Sangat kuat beramal ibadat. Sehingga dipuji di dalam hadis Nabi SAW. Nabi kita menyebutkan bahawasanya apa? Ahabbus salati ila Allah salatu Daud. Nabi nak ajar kepada umat ni, Nabi kita kata sebaik-baik solat ataupun solat yang paling dikasihi Allah Ta'ala ialah solat cara Nabi Daud. Solat Nabi Daud. Begitu juga dengan puasa. Wa ahabbus siyami ila Allah siyamu Daud. Sebaik-baik puasa ialah puasanya Nabi Daud AS. Macam mana? Adapun solat Nabi Daud, maka Nabi kita mengatakan kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Jadi orang yang mulakan sunnah buat qiyamul lail cara macam ni ialah Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana? Baginda tidur sehinggalah sepertengahan malam. Mana daripada awal malam tadi tidur start daripada tengah malam. Masuk tengah malam tidur. Wa yaqumu thuluthahu. Bila masuk kepada sepertiga malam. Tadi separuh malam tidur. Ya, pertengahan malam tidur. Bila tinggal sepertiga malam, maka Nabi Daud AS akan bangun untuk berqiyam, bangun zikir, munajat kepada Allah Ta'ala, solat dengan cara dia. Ya. Solat berapa lama? Sepertiga malam. Dan kemudian wayana musulusahu. Tinggal lagi sikit lagi nak subuh, baginda akan tidur semula, ya, 1/6 daripada malam. Ya. Kiraan dia macam mana tadi? Separuh malam tu tidur, 1/3 bangun malam, dan 1/6 tidur semula. Lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam ni. Lebih kurang dalam pukul 10:30 malam ataupun pukul 11 macam tu kita tidur. Terus tengah malam tidur. Tiba pada jam pukul 3 pagi, itu dah tinggal 1/3 malam. Pukul 3 pagi, ya. Ataupun pukul 2:30 pagi kita bangun. Bangun beribadat qiyamul lail sampai lebih kurang dalam sejam sebelum nak subuh, ataupun lebih sejam setengah, tidur semula. Tidur rehat sekejap. Hikmah tidur sebelum nak subuh tadi tu, lepas qiyamul lail tidur semula tu adalah supaya kita tidak mengantuk waktu mana nak tunaikan solat subuh. Berbanding kalau kita terus qiyamul lail sampai subuh, tiba waktu subuh, waktu tu dah penat sangat, dah mengantuk, akhirnya dia jadi tertidur dalam solat ataupun dia solat dalam keadaan mengantuk, dia tak tahu bacaan dia apa. Jadi perkara tersebut tidaklah afdal berbanding dengan kaedah yang ditunjukkan oleh Nabi Daud. Ini paling afdal sekali. Bahkan Nabi kita pun mengikut cara ibadah yang macam tu. Itu solat Nabi Daud. Adapun puasa Nabi Daud macam mana pula? Yang dikatakan ahabbus siyam ila Allah siyamu Daud. Puasa yang paling dikasihi Allah, paling dicintai Allah ialah puasa Nabi Daud. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Iaitu Nabi Daud AS dia berpuasa sehari, berbuka sehari. Mana puasa selang sehari. Hari ni puasa, esok buka. Lusa puasa, tulat buka.
Lepas tu orang kata puasa macam ni orang panggil puasa Nabi Daud. Sebaik-baik puasa. Afdhalus siyam ilallah siyam Daud. Sehari buka, sehari puasa, sehari berbuka. Wala yafirru idza laqa, dan Nabi Daud AS ini tidak pernah gentar, tak pernah takut, ya. Tak pernah lari apabila bertemu dengan musuh. Dan di antara kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Daud AS ialah Allah Ta'ala mengajarkan kepadanya sehingga boleh memahami pertuturan burung-burung. Burung-burung berkicauan bercakap tu Nabi Daud AS boleh dengar, boleh faham, boleh mengerti. Dan Allah Ta'ala memberi kepadanya kekuatan sehingga besi-besi menjadi lembut kepadanya. Nabi Daud AS ni dia boleh lentur besi-besi tu dengan tangannya. Dia buat macam apa? Macam kita dah buat adunan dough, buat kuih, buat kek ataupun buat donat tu. Tepung tu kita adun buat macam tu kan. Lenyek-lenyek. Nabi Daud ni Allah Ta'ala bagi kekuatan pada dia. Besi tu dilenyek-lenyek, dia buat macam tepung. Tak perlu kepada api, tak perlu kepada penukul, tak perlu apa. Nak membentuk. Kan Nabi Daud AS ni antara kelebihannya apa? Beliau adalah pakar membuat perisai. Tahu perisai? Waktu orang nak perang zaman dulu kan dia ada senjata dan ada perisai. Nabi Daud AS ialah orang yang mula-mula mencipta perisai. Ni. Awwalu man sana'a dir'a. Orang yang mula-mula mencipta perisai. Dia buat perisai tu daripada besi. Macam mana dia buat? Tidak pakai api, tidak pakai penukul, dibuat tu dengan tangannya sendiri. Sehingga perisai tersebut digunakan oleh tentera-tenteranya lawan dengan musuh di dalam peperangan. Zaman tu tak jenis, belum ada teknologi perisai lagi. Jadi Nabi Daud AS orang yang pertama mencipta perisai. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنْ يَعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ. Ini dalilnya bahawa Allah Ta'ala menjadikan besi itu lembut bila mana kena pada tangan Nabi Daud AS, dan dia perintahkan supaya buat perisai-perisai daripada besi tersebut. Ayat Al-Quran dalam surah Sabah. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. Siapa yang memberi ilham kepada Nabi Daud untuk buat perisai tersebut? Allah Ta'ala lah. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. Dan kamilah yang mengajarkan kepadanya cara membuat perisai tersebut. Untuk apa? Supaya ia boleh menjadi benteng kepada kamu daripada kejahatan musuh. Surah Al-Anbiya. Baik. Dan banyak lagi kisah berkenaan dengan Nabi Daud AS. Dan di antara hukum Nabi Allah Daud AS, kata oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitab Az-Zuhud, dengan sanad yang sampai kepada sanad daripada Wahab bin Munabbih, inna min hikmati ali Daud, sesungguhnya di antara hikmah keluarga Nabi Daud AS, antara hikmah maksudnya nasihat-nasihat dan kata-kata daripada yang telah sampai daripada kita, daripada Nabi Daud AS. Apa dia? Haqqun 'alal 'aqili alla yaghfal an arba'i sa'at. Ya. Menjadi kewajipan ke atas setiap orang yang berakal itu bahawa dia tidak lalai daripada 4 masa, 4 waktu. Yang pertama apa? Sa'atun yunaji fiha rabbahu. Kita kalau boleh jangan lalai ni pada 4 waktu ni. Yang pertama, waktu seorang hamba itu bermunajat dengan Tuhannya. Waktu seorang hamba itu bermunajat dengan Tuhannya. Yang kedua, wasa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Dan satu saat, satu masa, satu ketika yang kita peruntukkan khas untuk muhasabah diri kita.
fikir tentang diri kita dan apa kita dah buat, macam mana nasib kita selepas hari ini, bagaimana perjalanan kita, muhasabah. Wa sa'atun yafdhi fiha ila ikhwanihi alladhina yukhbirunahu bi'uyubihi wa yusaddiqunahu an nafsihi. Wa sa'atun, dan satu waktu yang mana kita kena berikan untuk apa? Kita berjumpa dengan kawan-kawan kita, berjumpa dengan saudara-saudara kita yang mereka akan memberitahu kepada kita tentang keaiban-keaiban kita. Di antara kawan-kawan yang baik ni apa? Kawan-kawan yang menasihati kita. Yang kalau kita buat benda salah pun dia akan beritahu. Itu kawan yang betul. Kalau kawan yang tak ikhlas ni, dia kalau dalam bab baik-baik je cerita kat kita, benda-benda keburukan kita maka tak bercakap. Akhirnya kita tertipu dengan diri kita sendiri. Kawan yang baik ialah kawan yang memberi nasihat. Benda baik dia cakap pada kita, kamu ni baik, kamu ni bagus. Benda tak betul kita buat pun mereka kata tak betul. Setengah orang benda tak betul dia kata betul. Sebab apa? Sebab nak ada kepentingan pada kawan dia. Kalau dia tegur kawan itu, nanti kawan dia tak belanja makan lagi, kawan dia tak bagi hadiah dan sebagainya. Yang ikhlas dalam bersahabat, benda tak betul dia nasihat kata tak betul. Kamu buat ni tak betul ni. Tujuannya bukan untuk nak merendahkan dan menjatuhkan, tapi tujuan untuk nak supaya kawan kita itu memperbaiki diri. Kata Nabi Daud AS, dan satu saat kamu kena berikan berjumpa dengan kawan-kawan kamu sehingga kamu boleh tahu keburukan diri kamu daripada mereka. Wa sa'atun yukhalli baina nafsihi wa baina ladzatiha fima yahillu wa yujmil. Fa inna hadhihi as-sa'atu 'aunun 'ala hadhihi as-sa'at wa ihjamun lil qulub. Dan yang keempat, satu saat yang kamu kena berikan khas di antara diri kamu dan hak-hak yang diperlukan oleh diri kamu. Maknanya diri kita ni dia perlu juga kepada benda-benda nak bersedap-sedap, nak pakai pakaian yang elok, nak makan makanan yang lazat, benda-benda perhiasan diri kena bagi juga peruntukan untuk diri dia. Mana pada diri kita pun ada hak juga yang kena tunaikan. Fa inna hadhihi as-sa'ah, kerana sesungguhnya saat dan waktu yang keempat ni, ini akan membantu kita untuk mendapatkan yang lain-lain tadi. Pengurusan diri. Dan di antara kata-kata hikmah Nabi Daud AS lagi, haqqun 'alal 'aqili an ya'rifa zamanahu wa yahfaza lisanahu wa yaqbala 'ala sya'nihi. Menjadi satu kewajipan atas orang yang berakal supaya dia mengetahui waktu dan masanya, adjust masa. Orang yang cerdik ni orang yang tahu susun masa dia, dan orang yang menjaga lidahnya, dan orang yang sentiasa memerhatikan urusan dirinya. Nasibnya macam mana? Bukan dia fikir buat orang lain, dia fikir nasib kita ni. Apakah kita ni layak ke syurga ke, ataupun ke mana tempat kita. Itu antara kata-kata hikmah yang diriwayatkan melalui Nabi Daud AS. Dan lagi disebutkan, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi. Ini hadis Nabi yang menyebutkan puji-pujian terhadap Nabi Daud AS. Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seorang lelaki ialah yang dimakan melalui hasil kerja tangannya. Orang yang bekerja sendiri, ini paling afdal sekali, buat kerja perusahaan sendiri. Kenapa? Wa anna Nabi Allah Daud kana yakulu min kasbi yadihi. Kerana Nabi Daud AS, dia jenis orang yang kerja sendiri, makan daripada hasil usaha tangannya sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Buat perisai, buat apa, jadi tukang besi, mana makan daripada hasil kerja sendiri. Dipuji oleh Nabi SAW dalam hadis. Dan yang terakhir, wafat Nabi Daud AS adalah Nabi Allah Ta'ala Daud AS itu seorang yang mempunyai sifat malu yang sangat tinggi. Apabila dia keluar daripada rumah, maka dia akan menguncikan pintu, dan dia tidak akan masuk kepada ahli keluarganya.
Maknanya tak ada orang akan masuk ke rumah dia melainkan mesti Nabi Daud AS balik dulu. Ada dalam rumah baru orang yang boleh masuk, kerana dia sangat menjaga kehormatan keluarganya. Satu hari ketika mana dia keluar dan dia mengunci pintu, datanglah seorang wanita yang mengetuk pintu. Maka berdirilah seseorang lelaki, seorang tadi dia di muka pintu. Maka wanita tadi tanya, liman fil bait, min aina dakhala hadha ar-rajul wad-dar mughallaqah, wallahi lanafdahanna bi Daud. Falamma jaa Daud idza ar-rajulu qa'imun fi wasat ad-dar, faqala Daud, man anta? Kisahnya macam ni. Nabi Daud AS ni setiap kali keluar rumah mesti akan kunci pintu, ya. Tak ada orang boleh masuk rumah dia melainkan Nabi Daud akan balik dulu, dan dia yang akan buka pintu. Itulah lebih kurang ceritanya. Tiba-tiba satu hari, salah seorang daripada ahli keluarga Nabi Daud AS ni, ya, barangkali isterinya ataupun anaknya, tiba-tiba dia mendapati ada seorang berada dalam rumah Nabi Daud. Orang asing, seorang lelaki yang berada di dalam rumah Nabi Daud, sedangkan pintu tu berkunci. Pintu tutup. Kan Nabi Daud kunci pintu tadi. Tiba-tiba macam mana ada orang dalam rumah tu. Maka dia, bila dia dapat tahu tu, dia kata, aku akan bagi tahu pada Nabi Daud AS. Aku akan report pada Nabi Daud. Bila mana wanita tadi report kepada Nabi Daud AS, Nabi Daud pun tanya, siapakah kamu? Bagaimana kamu boleh ada dalam rumah aku ni? Man anta? Kata lelaki tersebut, ana alladhi la ahabul muluka wa la yamna'u minni al-hujjah. Akulah orang yang tidak disukai oleh para pemimpin. Mana raja-raja tak suka aku. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang boleh menghalang kehadiran aku. Dia kata macam tu. Nabi Daud kata apa? Anta wallahi idan malakul maut marhaban bi amrillah. Kalau begitu engkau ni, sudah pasti adalah malaikat maut. Sebab apa? Dia bila datang, tak ada siapa boleh halang. Raja ke siapa ke, tidak boleh halang untuk dia masuk. Selamat datang, ya. Kamu datang dengan perintah Allah. Kemudian Nabi, duduklah malaikat maut itu seketika sehingga dia mencabut nyawa Nabi Daud AS dan dikafankan, sehinggalah apabila terbitnya matahari, maka dikebumikan Nabi Daud AS. Dan dikatakan oleh anak Nabi Daud, siapa? Anak Nabi Daud adalah seorang Nabi juga, itu Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman berkata kepada burung-burung, Azilli ala Daud, wahai burung-burung, iringilah kemumian Nabi Daud ini dengan apa? Menaungi jenazah Nabi Daud. Fa'adhallathu at-tayr hatta azlamat alaihi al-ard. Lalu burung-burung itu menutupi ke atas Nabi Daud AS sehinggalah tanah menutupi atas jasad Nabi Daud, maknanya dikambuskan atas Nabi Daud. Kisah tentang kewafatan Nabi Daud AS ini ada disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad. Allah SWT alam. Demikianlah sedikit sebanyak yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. Masa pun dah lebih dah tentang kisah Nabi Daud AS. Sebahagian yang disebutkan daripada Al-Quran. Panjang lagi kisahnya, cuma pagi ini setakat itulah yang sempat saya kongsinya. Yang baik daripada Allah, yang silap dan kurang untuk kekurangan diri saya sendiri. Ala kulli hal, kita diwajibkan beriman kepada para anbiya, para rasul, khususnya mereka-mereka yang disebutkan nama dan kisah mereka dalam Al-Quran, bahawa mereka ini adalah insan-insan yang maksum, yang tidak ada buat dosa, kerana mereka terpelihara, dan bahawasanya nabi-nabi semuanya itu datang daripada risalah yang sama, iaitu daripada Allah SWT. Kita wajib beriman dengan mereka. Wajib kita beriman dengan Nabi kita, Nabi Muhammad, dan wajib kita beriman dengan sekalian para anbiya dan rasul yang lainnya juga. Sebab ia sebahagian daripada rukun-rukun iman, iaitu beriman dengan sekalian rasul. Allah Subhanahu wa taala alam. Aqulu qali hadza astaghfirullah azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail,
إسحاق يعقوب يوسف أيوب شعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس الياسع يونس زكريا يحيى عيسى والآخر خاتم الأنبياء محمد المصطفى.